KPM. 1, 2, 3. Chris! Kenapa guna alatan macam tu? Kenapa cikgu? Salah ke? Salah. Minta kebenaran cikgu tak guna alatan tu. Tak cikgu. Tahu tak cara guna? Tanya tak cikgu cara nak guna yang betul? Tak cikgu. Ikut peraturan tak macam ni? Tak cikgu. Kalau macam ni, selamat ke di bengkel? Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton tahap 2 hanya di Didik TV KPM bersama saya, Chris MJ selaku hos anda. Murid-murid, tahu tak apakah yang akan kita pelajari hari ini? Nampak ada alat pemandang api, ada peti pertolongan cemas. Saya pun tak tahu, tapi siapa yang tahu? Cikgu lah. Jadi, jom saksikan profil cikgu pada hari ini. Itu dia saya bersama Cikgu Ayumi pada hari ini. Cikgu, apa khabar cikgu? Khabar baik, Chris. Chris sihat ke? Chris sihat dan cikgu, kawan-kawan di rumah pun tertanya-tanya. Hari ini kita belajar apa cikgu? Agak-agak apa ya? Tajuknya selamatkah di bengkel? Kita belajar tentang apa? Okey. Selamatkah di bengkel cikgu? Soalannya. Selamat kalau kita amalkan peraturan keselamatan di bengkel. Okey. Jadi hari ini kita belajar apa cikgu? Hari ini murid-murid akan mempelajari tentang peraturan keselamatan. Tak kisah sama ada bengkel, diri, alatan ataupun bahan. Selain daripada itu, murid-murid juga akan kenali simbol dan tanda keselamatan serta memahami maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan tersebut. Selepas itu, bila kita dah tahu tu, murid perlu tahu macam mana cara dan langkah-langkah bila berlaku kecemasan ataupun kemalangan di dalam bengkel. Betul, yang itu penting cikgu. Ya, penting. Untuk mengelakkan kecederaan kan cikgu? Dan juga elakkan takut dan juga panik. Bila kita tahu langkah-langkah yang betul, jadi kita tak panik. Murid-murid di rumah jangan panik, okey? Jangan takut. Tak apa, hari ini kita ada Cikgu Ayumi. Tapi macam tu cikgu, kita berehat sekejap boleh tak cikgu? Boleh. Okey, dan kepada murid-murid di rumah, kita kembali lagi hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, warna pada simbol dan tanda keselamatan dapat memberikan maksud yang berbeza dan memberi peringatan untuk dipatuhi. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Ayumi. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan topik apa cikgu? Selamatkah di bengkel? Itu soalannya. Selamatkah di bengkel cikgu? Jadi untuk segmen sekarang, apakah yang akan kita lakukan cikgu? Okey, mula-mula bila tanya tentang selamatkah di bengkel, kita kena tahu dulu nak tahu selamat ataupun tidak, mesti kita kena jaga keselamatan di bengkel. Bila nak jaga keselamatan di bengkel, bermaksud kita ada peraturan-peraturan yang tertentu. Okey. Di sini di bengkel, kita ada 4 jenis peraturan. Kategori itu mungkin saya boleh tunjuk poster untuk bagi lebih faham lah. Saya ke poster. Di sini kita ada 4 kategori peraturan keselamatan. Yang pertama ialah peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua ialah peraturan keselamatan diri. Yang ketiga peraturan keselamatan alatan dan akhir sekali kita ada peraturan keselamatan bahan. Jadi yang ini keempat-empat ni, dia adalah kategori yang berbeza mengikut jenis yang berbeza. Yang pertama sekali secara umum ialah peraturan keselamatan bengkel. Di mana apa saja yang berkaitan dengan bengkel, secara umumnya itu kita panggil sebagai peraturan keselamatan bengkel. Maksudnya contoh macam perlu minta izin sebelum masuk ke bengkel. Minta izin siapa?
Minta izin guru. Guru. Okey, guru. Tak boleh masuk sesuka hati. Tak boleh. Okey, sebelum masuk bengkel kita kena buat apa? Boleh terus lari masuk ke ataupun perlu beratur? Perlu beratur juga? Ya, perlu beratur. Okey, itu termasuk dalam peraturan keselamatan bengkel. Okey, Maknanya secara umum. Okey, contohlah. Okey, boleh bawa beg ke masuk dalam bengkel? Rasa-rasa? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa, Chris? Rasa-rasa Chris kenapa tak boleh bawa beg masuk dalam bengkel? Sebab mungkin tak cukup ruang. Yes, pandai. Okey, kejap lagi saya bagi mata ganjaran kat Chris. Kita ada mata ganjaran kat sini. Oh, Saya akan bagi ganjaran dekat okey, tak Chris. sabar ni. Ada hadiah untuk Chris. Okey, betul. Okey, cuma saya tambah lagi. Okey, bila kata beg, betul kita cerita tentang ruang. Bengkel ni tak besar mana pun. Jadi bila kita kata kita letak beg, orang lagi. Jadi kita nak jalan tu susah. Bila dia akan menyebabkan murid jatuh, cedera dan sebagainya bila langgar beg tersebut. Kadang-kadang terlanggar kawan sebab ruang tak cukup. Okey, itu ialah peraturan keselamatan bengkel yang saya beri contohlah. Okey, yang kedua, ialah peraturan keselamatan diri. Okey, bila kata sebut peraturan keselamatan diri ni, bermaksud apa saja yang berkaitan dengan diri untuk selamatkan diri kita di bengkel, itu ialah peraturan keselamatan diri. Okey, tak kisah rambut, tangan, ataupun pakaian kita. Okey, sebut pasal pakaian. Okey, apa yang kita perlu pakai untuk lindungi pakaian kita bila kita melakukan aktiviti di bengkel? Rasa-rasa kita kena pakai apa? Kena pakai apron, cikgu. Okey, betul. Okey, kalau apron, Chris tahu tak cara pakai apron yang betul? Boleh tunjuk tak dekat murid-murid, mungkin murid-murid di rumah nak belajar? Okey. Okey. Yang ni ke atas. Okey. Pakai macam ni kan, cikgu? Betul. Sarung. Okey, selepas itu? Yang ni. Okey, tali. Tali. Ya. Ikat. Yes. Okey, kalau murid-murid di rumah boleh lihat, Abang Chris sedang pakai ni kan. Okey, yang ini ialah cara yang betul lah untuk memakai apron. Okey, mesti sarung. Okey, pastikan tidak kena pada bahagian leher lah, maksudnya tak selesa. Okey, dan mesti wajib ikat di belakang. Okey, kenapa wajib ikat di belakang? Untuk mengelak dia terbuka semula semasa kita buat aktiviti. Jadi tak jadilah kalau dia nak lindungi kita punya pakaian. Okey, lagi satu, kalau contoh macam Abang Chris, hari ni dia pakai blazer ataupun kemeja kan. Okey, Abang Chris masih ikat lagi tu. Boleh ikat, Chris? Boleh juga. Boleh. Okey. Susah sikit lah. Tapi boleh ikat kan? Okey. Kalau contoh, katalah Chris, kebanyakan sekolah, ada murid-murid dia pakai tali leher. Bila kata pakai tali leher, mesti masuk dalam apron. Untuk mengelakkan daripada bahaya. Ataupun macam contoh, katalah Chris pakai tali leher. Tali leher tu panjang. Bila kata kita buat aktiviti, contohlah Chris tunduk, Chris nak ambil, Chris nak potong guna alatan dan sebagainya. Tali leher tu akan mengganggu. Semasa kamu buat aktiviti. Jadi dia akan tersangkut pada meja. Mungkin berlaku terjerut. Jadi bahaya. Sama ada boleh tanggalkan tali leher tersebut ataupun masukkan ke dalam apron untuk selamat. Okey, selain daripada itu, tadi saya ada sebut pasal jari ataupun tangan. Masuk bengkel mesti wajib potong kuku. Potong kuku. Kerana apa? Kuku tu tajam. Dia akan menyebabkan kecederaan di dalam bengkel. Hari ni kuku saya pendek lah, boleh masuk ke dalam bengkel. Selamat di bengkel. Selamat. Yang seterusnya kita tengok pada peraturan keselamatan alatan. Peraturan keselamatan alatan, sama macam bengkel, sama macam diri. Diri, tentang diri kita sendiri. Apa saja yang ada pada diri. Kalau alatan, apa saja yang berkaitan dengan alatan, kita panggil sebagai peraturan keselamatan alatan. Macam mana cikgu alatannya? Ya, macam contoh yang pertama tadi, kalau murid-murid di rumah boleh lihat, cara penggunaan alatan yang salah tu, maksudnya dia tak ikut peraturan. Jadi salah kan cikgu? Ya, salah. Sepatutnya bila kita nak gunakan, yang itu kita panggil sebagai pistol pengukut. Alat tu kita panggil sebagai pistol pengukut. Biasanya kita panggil dalam bahasa Inggeris stapler gun lah. Bila nak gunakan alatan ni, dia mesti letak pada tempat yang rata dan mesti alas kita panggil sebagai papan kerja. Supaya tak adalah kita gunakan pistol pengukut tu dia lekat pada meja kita. Dia ada papan kerja tu. Jadi papan kerja tu yang kita gunakan untuk lindungi kita punya hasil projek. Baiklah. Tak boleh macam tadi tak boleh angkat sebab dia bahaya. Takut jari terkena pula. Ya, selain daripada tu, kalau betul. Kalau Chris boleh lihat dia berat kan? Kalau kita gunakan di bawah, dia akan jadi lebih mudah untuk guna. Tak perlulah angkat. Kita hanya letak ke bawah saja. Jadi macam ni lah cikgu. Ya, betul. Baru betul. Lebih senang. Lebih senang nak tekan. Jadi tak adalah berat sebab kebanyakan murid-murid sekolah rendah ni
badannya bersaiz kecil saja. Okey, dia keluar. Okey, yang seterusnya, kalau Chris boleh lihat kat situ ada pelbagai alatan. Kalau Chris boleh lihat kat situ ada alatan yang tajam. Jadi bila kata peraturan keselamatan alatan ni tidak dipatuhi, contoh yang pertama, perlu minta izin guru untuk gunakan alatan. Macam tadi yang pertama sekali murid tu tak minta kebenaran guru. Jadi bila guru tak tahu, berlaku kecederaan, susah. Bila di bengkel mungkin tak ada orang yang boleh tolong. Jadi perlu minta izin. Yang kedua, mesti tanya cara guna yang betul. Sebab lain alatan, lain cara guna. Jadi elakkan diri daripada guna alatan yang dengan cara yang salah. Akhir sekali, tidak ada peraturan keselamatan bahan. Bahan mungkin Chris boleh tunjuk kat situ yang mana satu bahan. Tadi kita dah kena alatan kan? Alatan yang ada depan tu. Bahan mana? Itu antara contoh bahan. Bahan ni, kenapa kita ada peraturan keselamatan bahan? Nak lindungi diri kita daripada menggunakan bahan dengan cara yang salah. Sebab bahan di bengkel ada pelbagai jenis bahan dan kebanyakannya bahaya. Ada yang boleh menghakis, ada yang mudah terbakar. Ada yang mungkin kat situ Chris boleh lihat dia kaca. Mungkin boleh pecah. Jadi bila pecah dia akan mencederakanlah murid di dalam bengkel. Jadi sama macam alatan tadi, bila kata nak gunakan mesti minta kebenaran guru. Mesti minta kebenaran guru dan tanya guru cara nak guna dengan betul. Kata tadi saya sebut ialah bahan yang mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar ni kena ada cara simpan yang betul. Sebab kalau cara simpan salah, dia mudah terbakar. Contoh kita simpan dekat tempat yang panas. Jadi dia mudah terbakar, mungkin meletup di dalam bengkel. Bahaya, sebab tu cikgu. kita perlu, bahaya. Kalau sebenarnya selamat di bengkel kalau kita patuhi peraturan. Sebab tu kita wujudkan peraturan ni supaya untuk dipatuhi dan kita selamat di bengkel. Faham, cikgu. Jadi ada 4 lah, cikgu. Peraturan keselamatan di bengkel. Diri, alatan dan juga bahan. Setakat ni Chris faham ya? Setakat ni Chris faham. Jadi saya boleh uji Chris sikit lah. Saya kat sini kita buat permainan sikit. Permainan ni ialah peraturan yang mana. Jadi Chris kena teka lah. Cikgu ada hadiah ke? Ada. Kat sini kita ada papan ganjaran. Tadi nanti saya tampal Chris sebab dia dah teka satu tadi. Saya bagi dia 1 bintang nanti. Papan ganjaran ni kalau Chris dapat berjaya penuhkan papan ganjaran, nanti akan ada hadiah menanti. Di sini cara kita nak main permainan peraturan yang mana ni. Kat sini saya ada beberapa pernyataan. Chris perlu cabut dan baca pernyataan ni, teka peraturan yang mana antara 4 tu. Boleh cuba mungkin saya boleh tanya kawan-kawan yang sedang menonton di rumah juga. Mungkin. Murid di rumah pun mungkin boleh cuba tekalah di rumah. Yang pertama ni ya, cikgu. Yang pertama. Bersihkan meja dan bengkel setelah selesai aktiviti. Agak-agak yang mana? Peraturan keselamatan bengkel ke, diri, alatan ataupun bahan? Cuba tanya-tanya. Yang mana mereka jawab tu? Murid-murid di rumah jawab yang ni peraturan keselamatan bengkel, cikgu. Bengkel? Ya ke? Bersihkan meja dan bengkel setelah selesai aktiviti. Betul bengkel? Yakin Yakin. Saya lock answer saya. Betul lock Tepuk tangan tak Abang Chris. Sebab memang betul. Jadi ada dapat 1 bintang dekat sini. Saya bagi ganjaran dekat Abang Chris. Masih. Mungkin Chris boleh cabut yang kedua pula. Kita teka yang kedua. Hijau pula. Seterusnya. Pastikan kuku bersih dan pendek. Agak-agak yang mana? Kena tanya murid-murid di rumah juga. Mungkin boleh cuba? teka. Dia cuba teka tak? Cuba dengar. Tolong Abang Chris sikit. Cuba kita dengar. Dia jawab apa? Saya cuba saya punya kawan di rumah kata jawapannya ialah diri, cikgu. Diri, betul? Betul diri? Lock jawapan Kawan saya yang jawab, cikgu. Kalau kawan tu salah, maknanya Chris salah lah. Betul. Saya ikut mereka, cikgu. Maknanya kawan tu betul, Chris pun betul. Tepuk tangan lagi untuk Terima Chris. kasih semua. Dapat lagi 1 bintang. Kita nak tengok boleh jawab ke lagi yang seterusnya. Tengok. Nampak hebat sangat ni Chris ni. Kita pakai apron cantik ni. Seterusnya. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Yang mana satu tu, Chris? Saya rasa yang ni peraturan keselamatan diri, cikgu. Diri, betul diri. Memang diri juga ke? Tadi dah diri, takkan ni diri lagi? Betul, cikgu. Sebab ini pakaian sendiri, kasut sendiri. Jadi, pandai. Maknanya Chris betul. Tepuk tangan untuk Yeay. Chris. Pelajar pintar saya dekat sini ni.
Okey, Terima kasih, kita cikgu. bagi yang terakhir sebab dia pintar sangat. Kita bagi yang terakhir. Okey. Nak tengok betul-betul tak Okey. dia dapat cabut ni, betul tak jawapan dia yang Chris? Okey, baiklah. Okey. Berhati-hati dan gunakan bahan dengan berhemah. Okey. yang Nampak kata kunci cikgu? Apa dia? Kata kunci dah kata bahan. Jadi Jawapannya pastilah peraturan keselamatan bahan. Betul tak cikgu? okey. Pandai, tepuk tangan untuk Chris. Okey, maksudnya memang Chris faham betul-betul kita ada 4 kategori peraturan keselamatan bengkel, diri, alatan dan juga bahan. Saya harap murid-murid di rumah pun faham juga. Okey, kita sebut, tadi Chris dah dapat 4. Maknanya Chris dapat 4 bintang. Wow, dapat Itu 4 dia. bintang. Okey, maknanya yang kuis yang pertama ni Chris dapat markah penuh. Oh, markah penuh. Okey, terima Sebab kasih berjaya semua. dia teka betul semua. Okey, Okey. sebut pasal keselamatan tadi, selain daripada peraturan, kita Okey. pun mesti ada, kalau saya pergi ke poster ni, Chris dan mungkin murid-murid di rumah pun boleh perasan, pada poster ni, boleh lihat kat sini, ada apa dekat sini, Chris? Kita ada Ada simbol je, ada simbol ataupun kita panggil logo lah. Logo. Okey, Okey. ada orang panggil logo, ada panggil simbol. Ini ialah contoh simbol dan tanda keselamatan. Okey, yang mungkin yang selalunya ada di bengkel. Okey, yang ini. Okey, yang ini sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, nampak tak dia punya warna tu berbeza, Chris? Ya, ada kuning, ada merah, ada hijau. Ya, betul. Okey, warna tersebut memberi maksud yang berbeza. Kita tak boleh letak simbol dan tanda keselamatan tu warna yang sama semua ataupun sesuka hati warna. Okey. Sebab setiap warna tersebut ada maksud yang tertentu. Okey, mungkin saya akan rujuk pada jadual di sebelah sini. Okey. Mungkin Abang Chris pun boleh lihat bersama-sama murid di rumah. Baiklah, cikgu. Okey, kita ada jadual dekat sini. Okey, jadual warna ni. Okey, warna ni dia ada yang khususnya ialah ada 5. Okey, kita ada warna merah, Ya. kita ada warna kuning, warna hijau, biru dan juga putih. Putih. Okey, setiap ni maksud dia berbeza, tak boleh sama dan tak boleh kita tukar. Oh. Okey, contoh warna yang pertama, maksudnya adalah untuk larangan. Dan juga pemadam api. Macam Chris boleh lihat tadi, pemadam api kan masa awal set Ya, tadi. ya, betul. Okey, pemadam api biasanya warna merah. Jadi simbol dan tanda keselamatan dia ialah warna Warna merah. merah. Tak ada ubah, belum pernah lagi letak alat pemadam api simbolnya warna hijau. Dia memang alat pemadam api warna merah. Okey, yang kedua mungkin banyak sikit. Nak kena ingat lah. Okey, warna kuning. Okey, dia adalah untuk perhatian. Maksudnya kita tumpu perhatian. Okey, maknanya beri amaran. Dan juga kita kena hati-hati, waspada. Dan akhir sekali mesti ada potensi bahayanya. Bila kata amaran, bila ada kita kena waspada, maksudnya kita nak beritahu, bahan tu bahaya. Ya. Ataupun alatan tu bahaya, kawasan tu bahaya. Faham. Itu adalah untuk kuning, untuk beri amaran. Okey. Warning lah dalam bahasa Inggeris. Ya. Okey, yang seterusnya ialah hijau. Hijau ni macam contoh di jalan raya pun kalau tengok lampu isyarat hijau, kita boleh jalan. Betul. Bermaksud dia ialah zon aman. Maksudnya zon aman yang selesa lah, maksudnya sesuai. Macam contoh tempat yang Selamat lah, berkumpul. cikgu. Selamat, betul. Yang seterusnya ialah pertolongan pertama. Biasanya peti pertolongan cemas, simbolnya dia akan letak warna hijau. Kalau Chris boleh perasan pada poster tadi dia ada warna hijau kan? Ya. Itu ialah simbol peti pertolongan cemas. Okey, faham. Warna hijau. Kalau di luar berbeza lah. Kalau di Malaysia berbeza. Kalau boleh lihat di di TV sekarang ni, tunjuk peti pertolongan cemas, warnanya ialah warna hijau. Ya. Okey, dan seterusnya ialah warna biru. Biru ni pula ialah wajib dipatuhi. Mesti. Wajib? Mesti. Maknanya kalau tak patuhi, salah lah. Okey, faham. Contoh. Mungkin tak di bengkel sekolah mungkin tak perlulah. Ya. Katalah di bengkel yang lebih besar ataupun di kilang dan sebagainya. betul. Dia perlu, kalau Chris boleh lihat, dia ada papan tanda yang menunjukkan warna biru tu, maksudnya wajib dipakai. Contohnya ialah PPE. PPE. Sekarang kita perlu PPE lah. Kalau biasanya di bengkel, sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan keselamatan. Bila nak pegang, mungkin bahan tu bahaya, menghakis dan sebagainya. Yang itu dia akan berwarna biru. Okey, faham. Yang kedua, mungkin kita kena pakai Goggle. yes, goggle. Goggle ataupun pelindung mata. Pelindung mata tu, itu pun wajib. Cuma di sekolah kita tak perlulah yang tu. Tak ada. Cuma itu untuk penyataan wajib dipatuhi. Maksudnya bila tak pakai tu bahayalah. Salah. Dan akhir sekali informasi umum. Informasi umum ni maksudnya secara umum saja.
Okey, dia beritahu kepada kita. Okey, contoh ada kat sini informasi umum. Okey, kalau Chris boleh lihat dekat sini, informasi umum. Okey, dia warna putih. Ni contoh. Macam ni. Ni kat taman boleh. Kat taman ada, kat bangunan ada. Okey, maksudnya sentiasa menjaga kebersihan. Maksudnya dia minta semua orang, jaga kebersihan di kawasan tersebut lah. Okey, kalau boleh di mana-mana kawasan pun memang kita kena jaga kebersihan. Okey, so simbol ni, kita boleh lihat di warna putih. Okey, berbeza pula. Okey, tadi kita ada warna merah. Okey, warna merah, kita sebut tentang alat pemadam api, betul? Betul, cikgu. Yang ini ialah simbol untuk alat pemadam api. Okey, di warna merah. Cikgu, Chris nak tanya cikgu. Ya. Adakah simbol yang kita boleh jumpa di bengkel sama dengan simbol atau papan tanda di jalan raya, cikgu? Oh, okey. Tak sama. Tak Okey, sama. kawasan berbeza. Okey, di bengkel kalau jalan raya pun berbezalah, tak boleh sama. Okey, faham cikgu. Okey, sekarang saya nak teka Chris. Chris dah tengok kan ada beberapa. Okey, saya nak teka lah. Okey, Chris boleh lihat kat sini. Okey, ini kita beri permainan yang kedua. Oh, okey. Dapat bintang lagi, cikgu. Ya, permainan yang kedua kita panggil simbol apa? Jadi Chris, saya tunjuk. Chris kena teka. Okey, agak-agak yang ni simbol apa? Okey, yang mungkin ni murid-murid di rumah pun boleh teka. warnanya merah, cikgu. Ya, maksudnya mungkin larangan. Ya, larangan. Jadi yang ni maksud kawasan larangan merokok. Okey, ya ke? Okey, mari kita tengok jawapan. Saya lock answer saya. Okey. Betul ke tak? Cing. Yes! Betul ke? Ya, nampaknya betul lagi. Maknanya Abang Chris dapat lagi. Okey, bintang untuk kuis yang kedua. Yeay. Apa, baru dapat satu. Okey, kita tengok. Yang kedua dia boleh jawab ke tak? Okey, warna apa ni? Warna kuning. Okey, maksudnya amaran. Okey, amaran. Okey, amaran tentang apa? Tak boleh menari, cikgu. Tak boleh menari. Tak. Awas, lantai licin. Okey, Sebab maksudnya dia macam tergelincir. Betul, Okey. sut macam tu. Maksudnya kawasan tu bahayalah, Ya, licin betul, lah. macam ni. Okey, kita nampak. Betul ke salah tu? Yes. Ya, betul. Awas lantai licin. Tepuk tangan untuk Abang Chris. Okey, kita tengok yang dapat ketiga. Tiding. Okey. Saya terbuka dulu pula. Okey. Rahsia. Yang ni. Okey, yang ini apa? Yang ni warna hijau. Okey. Warna hijau. Hijau maksudnya Zon aman. zon aman, selamat. Okey. Okey. Sebenarnya yang ni Tahu tak apa maksud dia? kat sinema selalu nampak je. Dia one theater. Okey. Sebab yang ni emergency exit, cikgu. Okey, emergency. Okey, betul. Tapi itu dalam bahasa Inggeris. Okey, Okey. dalam bahasa Melayu maksudnya ialah laluan keluar semasa kecemasan. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris ada emergency exit ataupun fire exit. Kita Fire panggil. exit. Okey, kalau bahasa Melayu ini laluan keluar semasa kecemasan. Cikgu, ataupun tanda dia akan kata keluar, betul tak? Keluar ya pun boleh. juga. Okey, biasanya itu keluar untuk kawasan yang lebih selamat lah jika berlaku kebakaran, kecemasan dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya akhir sekali. Okey, kita nak teka betul tak? Okey, warna apa ni pula? Yang ni warna kuning. Okey. Jadi untuk warna kuning merupakan kena tumpukan perhatian kita atau amaran. Amaran kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Maksudnya ni bahaya ni. Ya. Peringatan bahaya ni. Boleh tak tolong Abang Chris? Cuba kita tanya. Cuba murid di rumah. Boleh jawab tak? Okey. Saya punya kawan kata tanda ni bermaksud bahan mudah terbakar. Ya Betul ke? ke? Bukan bahan dah terbakar ke sebab dia gambar api? Belum lagi cikgu, sebab ni kuning. Dia kuning, bagi maksudnya amaran dulu. Dia bagi amaran. Jadi bahan mudah terbakar. Okey, maksudnya dia beri amaran bahan tu akan terbakar lah kalau kita Mudah salah terbakar, guna. betul. Okey. Kita tengok betul ke salah. Yes! Yeah, betul. Tepuk tangan untuk Abang Chris. Terima kasih kawan-kawan. Okey, maksudnya kuis yang kedua ni pun, Abang Chris dapat 4 bintang juga. Saya kena tambah ni bintang dia ni. Banyak sangat bintang ni. Okey, walaupun tadi Abang Chris jawab yang untuk emergency exit ataupun fire exit tu dalam bahasa Inggeris, tapi betul. Maksudnya Abang Chris faham. Itu ialah maksudnya bagi simbol tersebut. Baiklah. Abang Chris dah faham. Saya pasti murid-murid di rumah pun faham, cikgu. Jadi kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Penat nak minum air. Ya, nak minum air dulu. Okey, jadi kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali ke slot tahap 2 bersama Cikgu Ayumi. Jumpa selepas ni. Tahukah murid-murid, kulit boleh melecur akibat cecair panas, objek panas dan arus elektrik. Didik TV KPM
Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama cikgu siapa? Cikgu Ayumi. Hai Chris. Baiklah, dalam segmen ini murid-murid, kita akan fokus pada langkah-langkah jika berlaku kemalangan dalam bengkel. Betul Chris. Okey, baiklah cikgu. Jadi kalau tidak silap, cikgu pun ada bawa satu video untuk Betul, kita kan cikgu? betul. Okey. Kita kena tengok tu. Okey, jom kita saksikan video tersebut. Wah, cikgu, apakah yang terjadi dalam video tu cikgu? Okey, sebenarnya Chris, yang terjadi dalam video tersebut ialah berlaku renjatan elektrik ataupun kita panggil electric shock lah dalam bahasa Inggeris. Yes, okey. Agak-agak Chris, apa yang menyebabkan renjatan elektrik tu berlaku biasanya? Saya rasa sebab ada arus elektrik cikgu. Ya, okey. Yang pertama mungkin arus elektrik melebihi had yang sepatutnya. Bila kita pegang tu kita terkena renjatan elektrik. Okey, yang kedua mungkin kita gunakan alatan elektrik dengan cara yang salah. Salah satu contohnya ialah tangan basah kita pegang suis. Oh, tak boleh basah kan cikgu? Tak boleh sebab air boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi bahayalah. Itu yang akan berlaku renjatan elektrik. Okey, bila berlaku renjatan elektrik ni, murid-murid di rumah kena tahu bagaimana cara nak selamatkan mangsa jika berlaku renjatan elektrik. Macam mana cikgu? Yang pertama sekali, memang tak boleh sentuh mangsa. Kenapa? Okey, kita boleh mengalirkan arus elektrik. Badan kita ni boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kita tak boleh sentuh mangsa yang kena renjatan elektrik. Okey, faham. Sebab kalau kita sentuh, kita pun akan kena sekali renjatan elektrik. Okey, bagaimana caranya? Okey, kita mungkin boleh gunakan pembaris plastik. Okey, bahan yang daripada plastik, contohnya pembaris plastik. Ya. Okey, yang kedua ataupun bahan daripada kayu. Yang penebat lah yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Yang ni kayu kan cikgu? Okey, yang tu kayu tapi depan tu ada logam. Logam. Okey, jangan pegang yang bahagian logam lah. Okey. Tapi kita tak sesuai kerana alatan itu bahaya. Tajam lah. Okey, jadi yang selamat kita gunakan sama ada kayu ataupun plastik. Tak kisahlah pembaris ataupun batang kayu lah. Okey, untuk alihkan masa. Okey, saya akan pergi pada patung di sini yang cantik ni. Siapa ni cikgu? Mungkin kawan Chris lah, kawan Chris dari jauh. Okey, yang ini, katalah ini ialah mangsa. Okey, katalah tangan dia ni pegang dia tersentuh suis, soket ataupun sebagainya. Okey, yang ada arus elektrik. Okey, jadi dia terkena renjatan elektrik ni. Bila orang yang terkena renjatan elektrik dia tak sedar dah. Okey, jangan kita sentuh dia. Sentuh dia, kita akan kena sekali. Okey, nanti cikgu kena selamatkan 2 orang pula. Jadi daripada seorang je 2 orang. Okey, caranya ialah kita gunakan alatan daripada plastik ataupun kayu. Okey, kita alihkan. Okey, alihkan tangan dia. Maksudnya kita tolak saja. Jangan sentuh. Okey, ataupun cara yang kedua, kenapa kita nak alihkan supaya dia tak ada kena, maksudnya renjatan elektrik ataupun arus elektrik itu tidak terus mengalir pada badan mangsa. Maksudnya kita kena jauhkan daripada punca elektrik. Okey, kita alih yang ini. Okey, ataupun kita boleh gunakan juga tali ataupun tali pinggang. Okey, mungkin tali pinggang biasanya banyak ada di rumah kan. Okey, tali pinggang ni, apa yang kita boleh buat? Okey, kita tarik daripada pinggang mangsa. Okey, contoh macam inilah. Okey, elakkan daripada kita sentuh dia. Okey, jangan sentuhlah tangan dia ataupun badan dia. Okey, so kita tarik saja. Okey, maksudnya tarik, alihkan mangsa. Okey, dan biarkan dia rehat seketika. Rehat, kenapa rehat? Maksudnya bukan rehat makan tau Chris. Okey, maksudnya rehatkan dia supaya arus elektrik itu tidak ada lagi dalam badan. Okey, selepas kita dah rehatkan mungkin beberapa minit, baru kita baringkan mangsa. Maksudnya kita baringkan mangsa, kita akan beri contoh mangsa tak sedar lagi, kita kena beri bantuan kecemasan seperti CPR lah. Okey, ataupun kalau lebih buruk lagi, kita memang kena minta bantuan pakar. Terus hubungilah hospital ataupun klinik. Cikgu, maksudnya kita beri terus. Saya pun ada lagi satu idea cikgu. Selain daripada tali pinggang, saya rasa tali leher pun boleh kan cikgu? Boleh, asalkan dia cukup panjang untuk tarik mangsa. Kalau contoh, kalau mangsa tu badan besar, mungkin kita kena guna 2 ataupun 3 tali lah supaya kita tak berdekatan dengan badan mangsa. Okey, sebut pasal tadi kita ada rawatan. Saya kembali pada Chris. Okey, sebut pasal rawatan kecemasan. Kita kena gunakan peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas. Okey, mungkin abang cameraman boleh fokus pada peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas ni ada kat depan ni. Sekejap ya, saya pergi ke depan.
Okey. Peti pertolongan cemas yang kita perlukan. Okey, kalau boleh lihat kat sini, ini yang biasa ada di sekolah lah. Okey, yang lengkap. Okey, bila lengkap maksudnya semua mesti ada dalam ni. Okey, ini contoh-contoh yang asas lah yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Okey, Dalam tu ada apa je? sama. Okay, kita ada plaster. Okay, maksudnya pita untuk lekatkan. Okay, kita ada kapas. Okay, kita ada lotion kuning. Okay, kita ada minyak angin kalau untuk sakit perut dan sebagainya. Okey. Apa saja bantuan kecemasan awal. Okay, bukan maksudnya kita dah buat bantuan yang ini tak perlu pergi klinik. Tak. Maksudnya ini untuk kecemasan yang awal. Okay, yang mula-mula. Kita nak selamatkan awal-awal. Yeah. Lepas tu tetap kita kena pergi rujuk kepada pakar di hospital ataupun klinik. Okey, faham cikgu. Okey, maksudnya yang ini yang awal saja. Okey, Okey. bukan maksudnya kita dah buat yang ni, okey tak payah jumpa doktor, tak. Okey, yang ini yang awal. Dan sama tadi peraturan keselamatan alatan kita dah sebut, okey, yang ini termasuk dalam alatan, okey, mesti minta kebenaran guru. Okey, dalam setiap bengkel pun ada kan cikgu? Ya, di setiap bengkel mesti ada, wajib ada. Okey. Bila rawatan tak kisah sama ada kena renjata elektrik ataupun luka, okey, ataupun mungkin yang berlaku tadi kita ada bahan mudah terbakar. Ya. Betul tak? Okey, bila berlaku bahan mudah terbakar, okey, kita nak rawat mangsa, okey, sebelum kita nak elak nak ada mangsa tu, jangan ada mangsa, kita kena ada alat pemadam api. Okey, mungkin saya boleh tunjuk dekat sini. Ya. Okey, alat pemadam api, okey, ini yang kecil lah. Comel cikgu. Okey, comel. Okey, ini yang kalau biasa kita gunakan di kereta, di rumah dan sebagainya. Sebenarnya setiap rumah, setiap bangunan mesti ada wajib. Okey, alat pemadam api yang kecil ni. Okey, saya nak tunjuk beza alat pemadam api yang kecil dengan yang besar ni. Okey, yang besar ni, ini yang biasa kita ada di bengkel ataupun bangunan lah. Bangunan yang besar, yang ni saiz yang besar. Berat cikgu. Memang berat. Okey, sebab tu murid kalau nak gunakan memang kena minta kebenaran guru. Okey. Orang dewasa. Okey, tapi kalau biasa di rumah ke apa, kita akan gunakan saiz yang kecil lah. Okey, cuma kalau Chris boleh lihat kat sini, dia ada pelbagai bahagian kat sini. Ya. Okey, bahagian kat sini pun ada dan dia ada beza sedikit. Okey, mungkin Chris, kita akan main quiz. Saya nak suruh Ada quiz. Chris teka dulu, baru saya akan terangkan. Boleh teka tak? Boleh. Okey, boleh lihat dekat situ, kita ada gambar alat pemadam api. Okey, gambar alat pemadam api ni, Chris akan teka, nama bahagian bagi alat pemadam api ni. Okey, saya nak tahu pengetahuan sedia ada Chris. Okey, kat sini kita ada beberapa jawapannya tu? Pilihan. Okey. Ada kat sini. Okey, mungkin Chris boleh ambil. Okey. Okey, Chris boleh tampalkan. Okey. Okey. Okey, tak apa, Chris boleh teka dulu. Alright. Okey. Ada 5 bahagian cikgu? Ya, betul. Okey, Chris boleh teka. Okey, kat sini kita ada muncung. Okey, kita ada pin picu. Pin picu. Kita ada tuas. Okey, mungkin Chris boleh baca pada Chris ada apa? Kita ada hose. Bukan pengacara. Bukan hose yang ni, bukan hose ni. hose. Ini hose. Dan tangki ataupun tabung. Okey, mungkin kita nak tengok Abang Chris tahu ataupun tidak bahagian bagi alat pemadam api. Jom Okey. kita tengok. Abang Chris nak tengok cuba Abang saja, Chris. Abang Chris dapat berapa bintang pula Cikgu kali? kalau salah tak apa kan? Tak apa, saya tak marah, cuma kuranglah bintang. Oh, alamak. Okey, cikgu tak marah, tak apa. So, banyak bintang dapatlah hadiah. Yeah, okey. Okey, jom kita mulakan. Okey, kalau hose yang ni hose saya rasa yang ni lah hose. Okey, mungkin boleh tampalkan. Alright. Ini ada muncung. Okey. Muncung. Saya rasa muncung ni Yang mana? tak. Tak bukan. Saya rasa Tak apa, boleh cabut. Boleh cabut, tak apa. Okey, Kita masih nak tukar dalam jawapan boleh? boleh. Kita Okey, masih okey. dalam permainan lagi. Okey, hose yang mana Kat sini kan? Okey, saya rasa kat sini lah cikgu. Okey, Okey, hos. lepas tu tangki. Tangki di sini. Oh, alamak, sorry. Tak apa Jatuh cikgu. pula. Bukan salah cikgu. Okey, tangki. Dia mungkin dia takut tu. Okey. Takut salah kan? Tak salah sebab okey, dia muncung. Kalau muncung mungkin sini cikgu. Okey. Kepada saya ada pin picu dan juga ada tuas. Pin picu. Ha. Okey, kalau pin picu kena cari yang kecil lah, paling kecil. Pin kan? Okey. Kita rasa ni lah cikgu. Okey, pin Pin picu picu. dan akhir sekali kita ada tuas kat sini. Tuas. Okey, tuas kat sini. Okey lah cikgu. Okey, betul Abang Chris dah cubalah. Nak lock jawapan ni? Saya lock. Betul, ten. Betul, okey. Lock. Okey. Boleh saya perhatikan kat sini. Nampaknya Abang Chris dapat 5 bintang. Yes! Yeay! Nampaknya Abang Chris betul semua. Maknanya betul setiap bahagian tu. Yang pertama ialah pin picu. Yang kedua ialah hose.
Yang ketiga ialah muncung. Muncung ialah bahagian hujung ni. Ya. Okey, yang ketiga ialah tuas. Okey, tuas ialah bahagian yang tempat kita tekan tu. Okey, dan akhir sekali ialah tangki ataupun tabung. Okey, maknanya betul lah Chris, betul. Okey, boleh tahu. Okey, cuma sekejap lagi kita nak tahu bila kita dah tahu setiap bahagian ni ada fungsi yang tertentu dan kita gunakan macam mana cara nak padamkan kebakaran. Itu penting cikgu. Ya, okey. Mungkin kita boleh kembali semula ke meja. Jom cikgu. Okey, kalau boleh perhatikan kat sini, okey, macam tadi saya tunjuk ialah alat pemadam api yang besar. Okey, yang ini yang kecil yang biasanya ada di rumah lah. Okey, yang ini yang senang sikit lah. Kalau nak angkat yang tu nanti susah. Tiba-tiba patah pinggang pula. Okey, macam biasa nak guna apa-apa mesti minta kebenaran guru di bengkel. Okey, yang ini berbeza sedikit sebab dia saiz kecil. Okey, dia tak ada hose. Kalau Chris boleh lihat, dia tak ada hose di sini. Dia terus muncung. Okey, berbeza. Ya, dia kecil. Okey, dia mudahlah, dia ringan. Okey, kalau boleh lihat yang ini saiz dia ialah 1 kilogram. Okey, kalau yang di bawah tu ialah 9 kilogram. Jauh beza 8 kilogram tu. Berat okey, berat. Okey, jadi yang ini yang selalu kita gunakanlah untuk yang sebenarnya kebakaran awal. Okey, jika berlaku kebakaran yang besar, tak boleh dah guna ni. Memang kita kena hubungi terus pihak bomba. Okey, kalau yang ini untuk kebakaran awal, mungkin berlaku disebabkan bahan yang mudah terbakar. Okey, cara yang pertama ialah tadi kita ada sebut tentang pin picu. Pin picu. Okey, pin picunya yang mana? Yang ini. Okey, pin picu yang kecil. Betul lah Chris tahu, yang kecil. Macam pin kan, macam pin tudung, dia pin. Apa tujuan pin picu ni? Ialah pin keselamatan supaya kita tak sesuka hati tekan ataupun tertekan. Rugilah dalam ni nanti kurang. Okey, yang ini untuk keselamatan. Okey, bila kita nak gunakan, kita akan tarik pin picu ni. Okey, lepas kita dah tarik pin picu ni, okey, baru kita akan gunakan tuas ni untuk kita tekan. Okey, tekan sebelum kita nak tekan, kita kena tahu. Okey, bila kata kita lihat api tu, okey, kita kena tahu arah api tu di mana. Okey, maksudnya arah angin. Arah angin. Okey, rasa-rasa kena ikut arah angin ke lawan arah angin, Chris? Kena ikut ke cikgu? Ikut, betul. Okey, kenapa kena ikut arah angin? Okey, contoh kalau angin dia menghala ke sini, kita berada di depan, apa berlaku pada kita? Terbakar juga. Kita yang kena api tersebut. Kita yang terbakar. Siapa nak padam kan? Okey. Jadi kita kena ikut arah angin. Contoh kalau angin tiup daripada kiri ke kanan, maknanya kita kena berada di kiri lah. Okey, maksudnya api tiup ke sana kan? Ke kanan, maknanya Chris kena berada di sebelah kiri. Jadi halakan dulu. Okey, macam tadi kita ada hose, maknanya kita kena cabut hose, okey, dan halakan muncung. Okey, kalau macam ni kita hanya ada muncung saja, teruskan hala muncung tersebut. Okey, tadi kita dah tarik pin kan? Sebab kalau belum tarik pin lagi, tuas tu memang tak boleh lah cikgu. Tak boleh tekan. Dia untuk tujuan keselamatan supaya kita tak tertekan. Okey, bukan tertekan yang stres tu tau. Okey, kita tak tertekan yang ini. Okey, maknanya kita cabut pin keselamatan. Okey, halakan mengikut arah angin api tu. Okey, selepas itu baru kita tekan. Okey, jangan tekan pada satu tempat saja. Okey, kita kena layangkan. Maksud layangkan tu maksud kita bergerak sampai api tu habis padam semuanya. Okey. Itu baru cara yang betul. Kalau kata contohlah Chris tekan, okey, Chris tekan satu tempat je, api masih ada di sebelah tempat lain. Faham cikgu. Dia hanya padam kat situ saja. Mungkin berlaku bila kata api di depan ada lagi, dia masih ada dekat bahagian belakang kat situ lagi, dia akan merebak lagi. Jadi kita kena layangkan. Okey, contoh macam ni. Layangkanlah. Ya, kalau ada hose, kita layangkan hose tersebut, okey, supaya muncung tu kenalah bahagian yang kena kebakaran. Okey, baiklah. Setakat ni fahamlah. Faham cikgu. Okey, seterusnya ada apa cikgu? Okey, seterusnya tadi kita dah terangkan tentang yang kebakaran ni. Kebakaran ni akan menyebabkan lecuran juga. Lecuran macam biasa kita akan ada rawatan awal. Okey, rawatan awal dalam peti pertolongan cemas tadi kita dah ditunjuk. Okey, luka untuk apa? Okey, kalau kata melecur disebabkan api ataupun kebakaran ataupun benda yang panas. Okey, tak kisahlah cecair ataupun kita pegang, contohlah. Okey, ini dah kena api, ni ialah logam. Okey, kena api dia panas kan? Kita terpegang. Okey, terpegang sakit. Dia akan jadi sakit dan akan melecur. Kita panggil sebagai luka melecur lah. Luka melecur tu disebabkan oleh benda yang panas ataupun air panas mungkin. Okey, ada pegang air panas ataupun terkena air panas, minyak panas. Okey, ataupun kena haba kebakaran pun boleh menyebabkan lecuran. Okey, macam mana cara kita nak rawat lecuran tu? Okey, kita kena cuci dulu. Cuci? Cuci bahagian yang terkena lecur. Agak-agak kenapa kita kena cuci dulu?
Chris? Maksudnya cuci guna air bersih lah. Okay, air yang mengalir. Kenapa kita kena cuci dulu? Kenapa cikgu? Letak air. Okey, kerana bila kita kena luka lecuran tu, luka lecuran tu masih dalam keadaan panas. Okey, maksudnya disebabkan benda panas kan. Jadi luka tu masih panas. Okey, macam mana cara kita nak sejukkan? Kita gunakan air. Ya, kita kena alirkan air pada bahagian tersebut. Okey, katalah pada bahagian ni, alirkan pada bahagian tersebut, tunggu sampai dia dah reda panaslah. Okey, apa yang kita boleh lakukan ialah kita sapu krim. Krim untuk yang luka melecur. Jangan krim yang salah. Okey, kalau contoh macam lotion kuning tak sesuai, kerana lotion kuning adalah untuk luka disebabkan terpotong ataupun tergaris lah, terhiris lah. Okey, yang itu ialah lotion kuning. Okey, kalau krim untuk yang lecuran kita ada. Dalam peti pertolongan cemas kita ada. Okey, sapu. Okey, katalah untuk elak, untuk tambahan, kalau nak elak daripada luka lecuran tu jadi lebih teruk, okey, kita kena pergi mana? Pergi hospital cikgu? Ya, mesti rujuk kepada pakar. Maksudnya jangan biarkan macam tu sajalah. Okey, bukan maksudnya kata Chris dah kena luka melecur tu, cikgu dah rawat. Okey, Chris boleh main, Chris boleh relax, tak boleh. Tak boleh. Mesti rujuk kepada pakar. Maksudnya kalau dia teruk, kena terus pergi kepada doktor di klinik ataupun hospital. Baiklah, murid-murid faham di rumah? Faham Okey, langkah-langkah keselamatan di bengkel. Ya, betul. Jika berlaku sebarang kemalangan. Okey. Baiklah, macam tu cikgu, kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 reka bentuk dan teknologi bersama dengan Cikgu Ayumi. Tahukah murid-murid, peti pertolongan cemas yang pertama iaitu Johnson & Johnson's First Aid Kit telah dicipta oleh Robert Wood Johnson pada tahun 1888. Didik TV KPM. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku hos anda, dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Ayumi. Hai Chris. Okey, jadi cikgu, dalam segmen ni kita akan buat apa cikgu? Okey, saya nak rumuskan apa yang kita dah belajar hari ini. Okey, sebelum tu kita kena tahu, bila kita buat kita tahu peraturan, kita dah tahu simbol, kita kena ada, setiap bengkel ni kita kena patuh pada pelan laluan kecemasan. Okey, setiap bengkel sebenarnya ada pelan laluan kecemasan. Okey, mungkin boleh lihat kat sini. Okey, yang ini perlu patuhi. Maksudnya macam tadi kita dah buat ialah kebakaran, bila laku melecur dan sebagainya. Apa saja kecemasan dan juga kemalangan yang memerlukan kita keluar daripada bengkel, mesti patuhi pelan laluan kecemasan ni. Cikgu, apa yang akan jadi cikgu kalau kita tak patuhi pelan ni cikgu? Okey, yang pertama mungkin contoh kalau kebakaran, bila berlaku kita selalu buat yang fire drill kan, latihan kebakaran tu. Kalau kita tak patuhi laluan kecemasan ni, pelan laluan kecemasan yang betul, dia akan lambatlah. Lambat turun. Bila lambat turun, mungkin ada mangsa yang terbakar lah. Kalau tak ikut laluan yang betul. Sebab biasanya pelan laluan kecemasan ni ialah laluan yang paling cepat untuk keluar daripada tempat yang bahaya. Faham, okey. Jadi tadi pun kita dah belajar tentang peraturan keselamatan. Kita ada 4 jenis. Peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan, dan juga akhir sekali ialah peraturan keselamatan bahan. Setiap tu adalah berbeza mengikut kategori. Selain daripada tu, kita juga kena patuhi simbol dan tanda keselamatan, di mana warnanya adalah berbeza. Berbeza, dan dia ada maksud yang berbeza. Kita kena fahamlah maksud tersebut. Macam tadi, tahniah Abang Chris, dia faham semuanya. Maknanya dia pelajar yang baiklah dalam kelas saya ni hari ni. Terima kasih cikgu. Jadi bagaimana prestasi Abang Chris dan juga kawan-kawan di rumah hari ni cikgu? Nak tahu prestasi Abang Chris, saya saja sorokkan papan ganjaran ni sebab tak nak tunjuk dekat Chris kan. Saya nak tunjuk. Last sekali. Tada! Nampak tak kat sini? Abang Chris nampaknya hari ni dia dapat markah penuh. Yes! Kita dah penuh bintang dekat papan ganjaran ni. Tahniah Chris. Nanti boleh tuntut hadiah selepas ni ya. Selepas ni selepas ni. Nanti saya akan beri. Jadi kepada murid-murid di rumah, di manakah mereka boleh cari bahan-bahan untuk topik hari ni cikgu? Untuk topik hari ni, jangan lupa kita boleh rujuk pada bahan sumberku. Di mana bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, dengan itu semua belajar tak? Semua seronok tak hari ni? Kalau seronok, boleh tunjuk thumbs up.
Nampak tu ramai je. Saya pun tunjuk thumbs up sekali sebab murid saya cemerlang hari ni. Cemerlang hari ni. Baiklah, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Cikgu sama-sama, Aimi. Chris. Dan kepada yang berada di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2. Di mana Cikgu? Didik TV KPM. Baiklah Cikgu, sebelum tu Abang Chris nak ajak Cikgu untuk menyanyi lagu Selamat di Bengkel. Okey, mari kita nyanyi sama-sama. Yeay, okey, jom. Abang Chris pun masih pakai apron sebab kena selamat di bengkel. Ya, bagus patuhi. Depan lirik Boleh. Okey. Keselamatan bengkel perlu dijaga. Arahan peraturan untuk dipatuhi. Ya, Cikgu berang. Saya joget. Dalam bengkel dengan arahan guru. Jaga diri, pakai apron selalu. Alatan rosak, maklum guru. Bahan terbakar, minyak tertumpah, harus dielak. Ayo semua kita patuhi peraturan keselamatan diri bengkel, alatan dan bahan. Ayo semua kita patuhi peraturan keselamatan bengkel diri, alatan dan bahan. Didik TV KPM.